Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik aliran kemahiran 45 uji diri 9. Jadi seperti biasa, kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi buka buku test 147 uji diri 9. Okay, soalan 1. Hitung bayaran balik pinjaman bagi setiap situasi yang berikut. A. Encik Philip membuat pinjaman sebanyak RM6,000 di sebuah bank selama 3 tahun pada kadar faedah 4% setahun. Jadi soalan nak minta bayaran balik pinjaman, okey? Dan kata kunci RM6,000 ini ialah P, 3 tahun ini ialah T, dan kadar faedah 4% setahun ini ialah A. Masih ingat rumus bagi pengiraan bayaran balik pinjaman? Rumus bagi bayaran balik pinjaman ialah A sama dengan P tambah dengan PRT lah. Jadi A ini merujuk kepada jumlah bayaran balik pinjaman. P ini merujuk kepada prinsipal pinjaman kamu. Tambah lagi PR ialah kadar faedah dalam masa setahun. Dan T di sini ialah masa kamu bayar balik dalam unit tahun. Jadi kita jawab soalan 1A. Jadi salin rumus A sama dengan P tambah dengan PRT. Okey, sama dengan P tadi kita sudah tengok P ialah RM6,000. Jadi kamu boleh letak kurungan RM6,000 tambah lagi P. Okey, RM6,000 lagi. Okey, A ialah kadar faedah yang itu 4%. Kamu boleh tukar jadi pecahan yang itu 4% ataupun 0.04. Masa dia bayar balik ialah 3 tahun. Jadi sini T kamu letak 3. Boleh, jadi kamu boleh tekan kalkulator sekaligus lah. Okey, jadi kamu letak kurungan RM6,000 tambah dengan kurungan RM6,000 taruh 0.04 taruh lagi kurungan 3. Jadi jawapan ialah RM6,720. Jawapan ialah RM RM6,720. Jadi ini adalah jawapan untuk 1A lah. Jadi sekarang kita tengok soalan B. Puan Mariana membuat pinjaman sebanyak RM35,000 selama 5 tahun pada kadar faedah 3% setahun. Jadi kata kunci dia ingat RM35,000 ini ialah P dan selama 5 tahun ini ialah T ya. Kadar faedah 3% setahun. Jadi ini ialah A, okey? Jadi pakai rumus yang sama iaitu A sama dengan P tambah dengan PRT. Jadi sama juga soalan cari A iaitu jumlah bayaran balik. P sekarang kamu ialah RM35,000. Jadi kamu boleh letak kurungan, tulis RM35,000 tambah dengan kurungan lagi RM35,000. Taruh dengan kadar faedah sekarang ialah 3%. Jadi 0.03. Okey, bayaran balik ialah berapa lama? 5 tahun. Jadi sini letak 5. Okey, T kamu letak 5. Jadi sekarang kamu boleh tekan kalkulator. Jadi kurungan RM35,000 tambah lagi kurungan RM35,000 taruh dengan 0.03 lepas tu taruh dengan 5. Jadi tutup kurungan. Jadi jawapan yang tekan keluar ialah RM40,250. Jadi maksudnya ini ialah jumlah bayaran balik dia lah. RM RM40,250. Jadi ini jawapan untuk soalan 1B lah. Jadi sekarang kita tengok soalan 2. Encik pun membeli sebuah kereta berharga RM70,000 secara kredit. Bayaran pendahuluannya ialah sebanyak 10% dan parkirnya dibayar secara insurans selama 6 tahun. Bank mengenakan 5% setahun dan kadar faedah sama rata. Hitung A, jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Encik Pung. B, insurans bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Pung. Okey, soalan sangat jelas dia pakai itu kadar faedah sama rata. Maksudnya nanti soalan A jumlah bayaran balik kamu boleh pakai rumus inilah iaitu A sama dengan P tambah dengan PRT Jadi apakah kata kunci dia? Okey, RM70,000 ini inilah harga belian bukan pinjaman bukan P Jadi ada pelajar salah faham. Ingat RM70,000 ini ialah P. Ialah pinjaman dia, bukan salah. Okey, ini ialah harga belian dia. Okey, bagi kereta. Okey, jadi berapa yang dia pinjam? Soalan beritahu dia ada bayar itu pendahuluan. Maksudnya biasa kita cakap down payment. Okey, sebanyak 10%. Maksudnya dia ada bayar 10% dengan duit dia sendiri. Dan parkir dia barulah dia buat pinjaman dan bayar selama 6 tahun. Ini ialah T. Dan bank mengenakan cas 5% setahun. Maksudnya ini ialah A, kadar faedah dia.
Jadi kita kena cari P ya. Apakah nilai P selepas dia bayar 10% sebagai bayaran pendahuluan dia. Jadi kita kena cari ya berapa P dia pinjam dari bank. Oke, soalan 2. Bagi yang pinjam dari bank. Ataupun kita boleh letak P lah, oke. Prinsipal pinjaman jadi sama dengan 70.000 tolak sebab ini ya harga belian oke. Tolak dengan 70.000 tolak dengan 10%. Oke, ini yang dia bayar sebagai down payment. Maksudnya kamu kena pakai harga belian 70.000 tolak dengan wang pendahuluan yang dibayar oleh Encik Pung itu. Jadi jawapan yang tinggal di sini menunjukkan bagian dia pinjam dari bank. Boleh faham di sini? Jadi ini kamu boleh salin 70.000. Oke, salin ke bawah. Tolak dengan, jadi ini kamu boleh tekan kalkulator lah. Oke, 70.000 tolak dengan 10 bagi dengan 100. Jadi jawapan ialah RM7.000 Maksudnya Encik Pung bayar RM7.000 sebagai wang pendahuluan dia lah. Maksudnya ini adalah down payment Jadi jawapan tulis di sini, oke. Jadi boleh tekan kalkulator. RM70.000 tolak dengan 7.000. Jawapan ialah RM63.000 Kamu boleh tulis RM RM63.000. Maksudnya RM63.000 ini adalah duit yang Encik Pung pinjam dari bank Maksudnya ini adalah P, oke. Jadi seterusnya kamu boleh jawab soalan A oke. Jumlah bayaran balik yang perlu dibayar oleh Encik Pung. Maksudnya kamu boleh pakai rumus tadi lah, oke. Jumlah bayaran balik iaitu A sama dengan P tambah dengan PRT. Sekarang soalan nak cari A iaitu jumlah bayaran balik. Jadi P sekarang kamu ialah ini RM63.000. Buka kurungan, tulis RM63.000. Ini ialah P oke. Tambah lagi P oke. Sini ada satu lagi P. Buka kurungan RM63.000. Oke, taruh dengan kadar faedah. Soalan beritahu kadar faedah ialah 5%. Jadi sini kamu boleh tulis 0.05. Oke, A tulis di sini, oke. Lepas itu masa dia bayaran balik ialah berapa lama? 6 tahun ini ialah T. Maksudnya T tulis di sini lah, oke. 6 tahun. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Oke, kamu boleh letak kurungan 63.000. Tutup kurungan tambah dengan buka kurungan 63.000. Tutup kurungan taruh 0.05. Oke, tekan ikut sama saja. Lepas itu tutup kurungan, taruh dengan buka kurungan 6, tutup kurungan. Jadi jawapan ialah 81.900 Jadi jawapan bayaran balik dia ialah RM 81.900. Maksudnya dia kena bayar balik ke bank ialah sebanyak 81.900 You tengok, walaupun dia hanya pinjam dari bank ialah 63.000 tapi dia kena bayar begitu panggil ke bank. Maksudnya 81.900 ini sudah campur prinsipal tambah dengan faedah, oke, yang itu I Oke, jadi sekarang kita tengok soalan 2B Insuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Pung, oke. Kata kunci insuran bulanan, maksudnya berapa dia kena bayar bagi setiap bulan, oke, ini maksud dia lah. Jadi kita tahu dia bayar selama 6 tahun. Jadi setahun ada 12 bulan, betul? Jadi berapa bulan dalam masa 6 tahun ini? Jadi kamu kena carilah. Soalan B. Oke, 6 tahun sama dengan 6 tolak dengan 12 sebab setahun ada 12 bulan. Tekan kalkulator. 6 tolak dengan 12. Jadi jawapan ialah 72 bulan. Jadi sini kamu boleh tulis 72 bulan. Jadi berapa insuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Pung? Jadi sini kamu boleh tulis. Oke, insuran bulanan oke. Jadi sama dengan berapa dia kena bayar ke bank iaitu 81.900 di 81900 bahagi dengan jumlah bulan yang dia kena bayar iaitu 72 bulan. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 81900 bahagi dengan 72. Jadi jawapan pecahan jadi kamu boleh letak inilah perpuluhan. Maksudnya sebulan dia kena bayar 1137.50 sen. Okey, ingat cikgu sudah cakap dalam unit ringgit Malaysia mesti ada dua tempat perpuluhan Kalau kamu tulis ini 1137.5 di sini maksudnya nanti jawapan salah ingat. Okey, bagi unit ringgit Malaysia mesti ada dua tempat perpuluhan Jadi kamu kena tulis 1137.50 mesti ada kosong di sini Jadi inilah jawapan untuk 2B lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 3. Encik Jumali membeli sebuah rumah dengan pinjaman sebanyak 200,000. Bank mengenakan kadar faedah atas bagi sebanyak 4% setahun Jadi sekarang tidak sama lagi. Dia nak kamu pakai kadar faedah atas bagi
Tempoh bayaran ialah 20 tahun dan insuran bulanan adalah sebanyak RM1,215. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Jumari bagi 3 bulan pertama dan bagi hutang selepas 3 bulan membayar. Okey, maksudnya di sini dia ada 2 soalan. Soalan pertama ialah jumlah faedah yang perlu dibayar bagi 3 bulan pertama dan bagi hutang selepas 3 bulan membayar. Maksudnya ada 2 soalan di sinilah yang kamu kena jawab. Jadi yang kita tahu ialah ini ialah insuran bulanan dia sangat penting 1215. Maksudnya setiap bulan dia bayar sebanyak RM1,215 kepada bank. Jumlah pinjaman ialah RM200,000. Maksudnya ini ialah P lah. Dan kadar faedah ialah 4% setahun, maksudnya ini ialah R. Dan tempoh bayaran ialah 20 tahun, maksudnya ini ialah T lah, Oleh sebab kadar faedah atas bagi tak ada rumus, jadi kamu kena kira 1 bulan demi 1 bulan lah. Jadi kita kira bulan pertama dulu, bagi soalan 3. Jadi kita tulis bulan pertama, Jadi kita cari faedah pada bulan pertama. Kita boleh tulis faedah sama dengan 200,000 darab dengan 4% ataupun 0,04 pun boleh, dan mesti bahagi dengan 12. Ingat, sebab 4% ini dia sudah cakap dia adalah untuk 1 tahun, tapi kita nak kira 1 bulan sahaja, maksudnya kita kena bahagi 12. Kalau bahagi 12 maksudnya ialah darab 1/12. Darab 1/12 ini maksudnya ialah bahagi dengan 12. Jadi seterusnya kamu boleh tekan kalkulator untuk kira faedah bagi bulan pertama. Jadi jawapan 200,000 darab dengan 0,04 bahagi dengan 12 ataupun kamu tekan 1/12 pun boleh Sama maksud dia. Jawapan ialah 666.67. Saya sudah cakap bagi ringgit Malaysia kamu kena ambil 2 tempat perpuluhan Jadi belakang sini ialah 6, jadi pindah 1 ke depan menjadi ini ialah 7. Faedah bagi bulan pertama ialah RM 666.67. Jadi kamu boleh tulis jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama sama dengan jumlah pinjaman dia iaitu 200,000 tambah lagi faedah bagi bulan pertama iaitu 200,000 tambah lagi 666.67. Jadi sama dengan berapa? Jadi kamu boleh tekan kalkulator lah, 200,000. Ingat bilangan kosong jangan salah. Tambah dengan 666.67. Jadi jawapan ialah 200,666.67. Maksudnya ini ialah jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama selepas tambah dengan faedah dia. Jangan lupa dia ada setiap bulan bayar dengan RM1,215. Maksudnya kamu kena tolak lagi lah. Kamu boleh tulis bagi pinjaman selepas bayaran insuran bagi bulan pertama. Jadi sama dengan 200,666.67. Maksudnya kamu pakai nilai ini selepas dia campur dengan faedah dia. Tolak lagi setiap bulan dia bayar RM1,215. Jadi sama dengan berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. 200,666.67 tolak dengan 1215. Jawapan ialah 199,451.67. Ini bagi pinjaman ini maksudnya ialah hutang kepada bank selepas dia bayar insuran bulanan iaitu RM1,215. Maksudnya dia masih hutang kepada bank 199,451.67. Dan nilai ini ingat nilai ini dia akan bawa kepada bulan yang kedua. Ingat. Jadi pada bulan yang kedua kamu kena kira bulan kedua. Sama juga kira faedah bagi bulan kedua. Jadi kamu tulis faedah. Sekarang pakai nilai ini bukan pakai nilai ini lagi. Jadi kamu tulis 199,451.67 sama kira. Jadi 4% darab dengan 1/12. Jadi jawapan ialah sama dengan berapa? Boleh tekan kalkulator lah. Nilai tadi terus darab dengan 0,04. Bahagi dengan 12. Jadi jawapan ialah 664.84. Kita ambil 2 tempat perpuluhan lah. Ini 8 lebih 5 pindah 1 ke depan. Jadi 3 ini menjadi 4 lah. Jadi tulis jawapan dia. RM 664.84. Jadi maksudnya ini adalah faedah bagi bulan kedua. Kamu boleh perhatikan faedah dia sudah berkurang betul berbanding dengan bulan pertama. Sebab hutang dia kepada bank sudah berkurang. Jadi secara langsung faedah dia pun akan kurang sikit lah. Jadi sama juga kamu tulis jumlah pinjaman pada akhir bulan yang kedua. Maksudnya faedah campur dengan hutang dia pada awal bulan kedua itu. Jadi maksudnya 199,451.67 tambah dengan 664.84. Jadi jumlah pinjaman maksudnya hutang dia kepada bank pada akhir bulan yang kedua. Jadi sama juga kira
199,451,67. Okey, tambah dengan 664,84. Okey, jadi jawapan ialah RM 200,116,51. Okey, seterusnya yang kamu cari ya, baki pinjaman pada akhir bulan kedua. Maksudnya baki pinjaman yang itu hutang dia kepada bank selepas dia bayar insurans bulanan iaitu RM1,215. Jadi maksudnya kamu kena pakai nilai ini tolak okay, 200,116,51 tolak lagi 1215. Okay, jadi jawapan dia ialah berapa? 200,116,51 tolak dengan 1215. Jadi jawapan ialah 198,901,51. RM 198,901,51. Maksudnya selepas Encik Jumari bayar insurans pada bulan kedua, ini yang dia masih hutang kepada bank pada akhir bulan kedua. Dan nilai ini dia akan bawa kepada bulan yang ketiga. Okey, jadi bulan ketiga, dia terus guna unit yang akhir itu bulan kedua ini ya, bawa ke bulan yang ketiga. Jadi jawapan ialah, jadi sama juga kira faedah dia, 1,989,01,51 tarak dengan 4/100 tarak dengan 1/12. Jadi boleh pakai nilai tadi ini ya, yang dibawa daripada akhir bulan kedua. Jadi terus tarak dengan 0904 bagi dengan 12. Jadi jawapan ialah, okey, faedah bagi bulan yang ketiga ialah 663.01 lah. Okey, selepas ini dua tempat perpuluhan, ini 0, ini 5, sudah lebih 5, bintang 1 ke depan lah. Jadi menjadi 01. Dan kamu boleh tengok faedah bagi bulan ketiga ini ya, lagi kurang betul, lagi kurang daripada bulan pertama dengan bulan yang kedua. Ada nampak? Sebab hutang dia juga berkurang. Okey, jadi kamu boleh tulis jumlah pinjaman pada akhir bulan ketiga. Okey, maksudnya faedah bulan ketiga campur dengan baki dia yang masih hutang kepada bank. Jadi kamu boleh tulis 1,989,01,51 tambah lagi faedah dia 663.01. Di jawapan ialah berapa? Kamu boleh tekan kalkulator lah. 1,989,01,51 tambah dengan 663.01. Jadi jawapan ialah 199,564.52. Jadi jawapan ialah 199,564.52. Jangan lupa kamu kena tolak itu insurans bulanan dia lagi. Okey, yang itu RM1,215. Okey, maksudnya baki pinjaman pada akhir bulan yang ketiga. Maksudnya pakai nilai ini tolak dengan insurans bulanan dia. Itu 199,564.52 tolak dengan 1215. Terus pakai nilai inilah yang tadi kita kira itu tolak 1215. Jadi jawapan ialah 1,983,49.52. Jawapan ialah RM 1,983,49.52. Jadi sampai sini saja soalku. Sebab soalan minta 3 bulan sahaja. Jadi kita kira sampai sinilah. Okey, 3 bulan. Jadi seterusnya baru kita jawab soalan. Jadi kita tengok lagi soalan. Sebab tadi cikgu sudah cakap dia ada 2 soalan betul. Jadi soalan pertama ialah jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Jumari bagi 3 bulan pertama. Jadi di mana faedah yang kena dibayar oleh Encik Jumari bagi 3 bulan pertama. Jadi ini ialah faedah yang bagi bulan ketiga lah yang cikgu pakai tik ini. Dan ini ialah faedah bulan yang kedua. Okey, cikgu tik ini. Dan ini ialah faedah bagi bulan pertama yang cikgu tik inilah. Maksudnya ini 3 faedah ini bagi bulan pertama, kedua dan ketiga kamu kena campur lah untuk menjawab soalan. Okey, jadi kamu boleh tulis jumlah faedah yang perlu dibayar bagi 3 bulan pertama. Jadi bulan pertama ialah faedah dia berapa? 666.67. Jadi kamu sini boleh tulis 666.67 tambah lagi faedah bulan yang kedua yaitu 664.84 664.84 tambah lagi faedah bulan yang ketiga 663.01. Jadi jawapan dia berapa? Kamu campur semua. 666.67 tambah lagi 664.84 tambah lagi 633.01. Okey, jawapan sama dengan pecahan kan. Jadi kamu boleh letak perpuluhan lah. Jadi sama dengan 1964.52. Maksudnya ini adalah jumlah faedah yang dia bayar bagi 3 bulan pertama. Jadi kamu sini boleh tulis RM 1964.52. Lepas tu ada lagi satu soalan. Okey, baki hutang selepas 3 bulan membayar. Jadi maksudnya baki dia masih hutang ke bank selepas 3 bulan membayar. Jadi tadi kamu sudah kirakan yang itu nilai ini betul. Cikgu buat satu bintang. Nilai inilah.
Oke, Paki ya, selepas 3 bulan dia membayar insurans. Oke, jadi kamu boleh tulis Paki hutang selepas 3 bulan membayar, oke, adalah sama dengan RM. Terus tulis jawapan inilah, oke, 198349.52. Oke, sudah selesai ya untuk soalan 3. Oke, video ini sampai sini saja, dan video ini kita bincang 3 soalan untuk uji diri 9. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, oke? Bye-bye.